Sebelum mengakhiri tazkirah ini, saya ingat kita dah dapat dah kad kuning ni. Biasa kad kuning ni orang takut tak? Kad merah lagi takut. Kad kuning ni iaitulah saya tulis kumpul zikir selepas solat. Jadi kita nak ijazah malam ni. Tuan-tuan nak ke tak ni? Ijazah ni. Dia kata zikir ni semuanya zikir bersanad. Ada sanad belaka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita tak tulis sanad ni panjang pula. Zikir ini saya ambil dalam kitab Mughni Al-Muhtaj, kitab fiqh mazhab Syafi'i yang masyhur. Orang panggil, kalau orang mengaji dia panggil Mughni Al-Muhtaj, ni semua orang kenal lah. Kalau tak kenal kitab ni tu, mana orang tak mengaji. Iaitulah tujuan kita ajar benda ni. Kenapa? Sebab saya tengok ramai di kalangan kita terlepas peluang yang begitu besar, tawaran yang istimewa yang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Oh, dia kata saya pergi masjid sentiasa ustaz, saya ikut imam. Kita tak nafi, imam ada kala baca panjang, ada kala baca pendek. Waktu ada majlis mungkin direngkaskan, waktu tak ada orang pun direngkaskan. Jadi kita pun kadang-kadang solat di surau, solat di musalla, di masjid, di pejabat. Jadi masing-masing ada hal yang menyebabkan kita tertinggal 10 bacaan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Tuan-tuan tengok. Mula-mula Nabi, hadis ni dalam riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai daripada solat terus beristighfar. Nabi kata apa? Ikut sekali. Astaghfirullah. 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Boleh ingat setakat tu? Itu dia panggil hadis ni dalam Muslim. Mana bila orang tanya Nabi kita bila selesai salam dia istighfar 3 kali. Jadi orang tanya rawi hadis, wa kaifal istighfar? Bagaimana istighfar? Dia kata astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Mana kalau paling panjang mungkin astaghfirullahal azim. Itu sebab banyak lagi bacaan kat belakang ni. Kalau kita habis sini saja masa astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa apa ni istighfar munajat itu, jadi tertinggal banyak yang kemudian. Ini format khas untuk zikir lepas solat. Jadi bacanya 3 kali istighfar dan 3 kali Allahumma antas salam, 1, wa minkas salam tabarakta ya jalal ikram. Itu dia panggil 3. Mungkin tuan-tuan tanya selalu, yang kita baca tu wa ilayya ka'udus salam, itu riwayat lain. Riwayat tu Imam Baihaqi sebut Nabi kita baca ketika tengok Kaabah. Ketika tengok Kaabah. Itu pun dari sudut kesahihannya ada masalah juga situ. Jadi kita ambil yang asli, yang warid, yang Nabi kita baca selepas solat. Kemudian kita baca tengok yang merah sebelah tu. Selepas solat subuh dengan maghrib, kita terus baca 10 kali ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kata. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang ni nak 10 kali lepas subuh dengan lepas maghrib. Ada setengah riwayat kata sebaiknya sebelum kita ubah kaki kita. Maknanya kita duduk tahiyat akhir tu kekal situ lagi. Allahumma antas salam sampai jalul ikram, terus pergi ke situ. Kalau boleh letak nombor baru kita nampak, buat carta sikit. Kemudian baca doa yang akhir ni. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu nombor 3. Mana kalau bukan maghrib dengan subuh, ini nombor 2 lah. Terus la haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan
La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Itu habis baca nombor 4, kita pergi ke bawah tu. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini semua ni sekali belaka. Kemudian selepas salat subuh kita baca doa penerang hati ni. Tuan-tuan tulis kat tepi tu, ini doa 5A nama dia. Kita kan sibuk nak 5A kan, nak PSSP apa ni? UPSA ni sekarang ni. Tak, habis solat hajat perdana dah baca. Tapi patut doa ni diajar awal lagi. Anak kita kecil ajar dah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ajar sentiasa anak-anak kita. Pagi-pagi nak pergi sekolah baca, lepas subuh baca. Yang tak pergi solat, yang tak solat uzur pun baca doa ni. Ini panggil doa penerang hati. Kalau kita dapat 3 ni, bahagia dunia dan akhirat. Allah Ta'ala beri pada kita ilmu yang bermanfaat dunianya dan akhiratnya. Yang kedua, rezeki yang halal, yang baik. Kemudian amalan yang kita buat sepanjang hari kita ni, sepanjang hidup ni, Allah Ta'ala kabulkan. Besar. Kemudian baca doa. Setiap kali lepas salat kita baca ni, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33. Yang ke-100-nya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tulis kelebihan dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa dia baca 33 ni, Allah Taala hapuskan dosa kecilnya walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi berapa banyak dah kita tak guna sabun ni. Lepas solat tak baca ni, rugi tak rugi kita? Sangat rugi jiddan, banyak rugi. Baca doa. Oh, saya tak boleh lama ustaz, nak cepat ni. Nak pergi ambil anak sekolah ke, nak pergi pagi, nak pergi kerja. Sambil atas kereta baca. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Cuma kita ambil yang awal tadi. Istighfar, Allahumma antas salam, la ilaha illallah syarikalah tu 10 kali. Lepas pada tu nak pergi. Kalau tak boleh duduk dah, maknanya kena nak cepat. Kemudian tengok tanda yang seterusnya, baca ayatul kursi. Ayat kursi ingat dah kan? Dia panggil ayat sakut di dinding. Mana rumah semua ada ayat kursi belakang dah. Jadi ada orang tu tanya, dia kata, ustaz, kenapa rumah saya ni macam ada gangguannya? Ayat kursi banyak kat dinding. Kata ayat kursi tu tak ada apa-apa. Yang tembok syaitan tu bila kita baca. Kalau setakat tulis apa ni, tulis kat situ tak ada masalah. Syaitan pun suka comel rumah ayat kursi dia kan. Kekuatan ayat ini duduk di mana? Duduk di ar-raqi, kekuatan pembaca, bukan duduk di perhiasan. Jadi baca ayat kursi. Tulis. Nabi kata, siapa dia baca ayat kursi selepas solat fardu, setiap kali lepas solat fardu, tidak ada yang menghalangnya untuk masuk syurga kecuali mati. Artinya kita sudah ada, kita punya seat sudah booking dalam syurga. Ada orang tanya macam mana? Tak boleh masuk syurga kecuali mati. Kalau tak mati mana boleh masuk syurga? Itu maksud dia begitu. Jadi seolah-olah kita sudah book kita punya tempat dalam syurga, jadi kita baca ni. Mungkinlah timbul soalan pula, banyak imam baca Al-Fatihah lepas salat, kan? Jadi kita kata Al-Fatihah, Nabi sudah sebut la salata liman lam yaqra bi Fatihah. Tak ada solat bagi orang tak baca Fatihah dalam salat. Alhamdulillah, Fatihah kita sudah baca dalam salat. Di luar salat kita baca ayatul kursi. Jangan tukar tepat. Kemudian kita baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu rabbil falaq, qul a'udzu rabbin nas, sekali-sekali, kecuali lepas subuh dengan maghrib dibaca 3 kali. Ini boleh ingat tak ni? Insya-Allah sangat simple. Kalau payah sikit pun hak tengah tu. Hak tengah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tu, nak suruh mudah ingat sikit, buat format. Sebab dia ada capur dengan takbir raya situ. Masa tak? La ilaha illallah mukhlishina lahuddin. Tapi jangan pula sedekah wa'dah pula, tak ada lagi. Tunggu malam raya. Tu kan. Jadi kita saja nak
peringatkan supaya format tu mudah. InsyaAllah saya yakin tuan-tuan mampu untuk baca dia. Dan kalau format ni sudah masuk dalam dada kita, tuan-tuan bahagia dunia dan akhirat. Sebab inilah zikir yang menjadi amalan yang diajar oleh Nabi SAW melalui riwayat-riwayat yang jelas, yang sahih, sebagaimana yang disebut oleh para ulama. Jadi hak lain-lain kita biar dulu. Kalau kita habis hak ni nak baca hak lain, boleh jadi tidak jadi masalah. Tapi hak ni pun payah nak lepas dah ni. Tengok di belakang tu, doa di akhir solat. Doa akhir solat itu yakni sebelum salam. Asalnya doa ni sebelum salam. Biasa kita baca yang 4 ni kan. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril fitnatil masih dajjal. Dia lebih kurang lafaz. Ada setengah tu syarril masih, ada setengah wa min fitnatil masih. Itu tak jadi masalah. Riwayat-riwayat dalam Bukhari ada 2-3 lafaz. Jadi kalau ingat hak ni dah, kita tambah satu lagi. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Pernah kata ke tak lagi hak ni? Kata-kata lagi. Kalau tak pernah kata lagi waktu nak solat nanti, bukan solat Isya ni lah, solat sunat kat rumah tu, tak ke depan baca. Imam Nawawi kata apa? Apabila kamu dengar hadis Nabi SAW, bacaan-bacaan yang warid daripada Nabi, membacalah walaupun sekali, biar ada dalam hidup kita ni sudah baca zikir yang diamal oleh Nabi SAW. Itu nasihat Imam An-Nawawi rahimahullah. Kemudian kalau kita mampu lagi baca Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Jadi zikir-zikir bacaan doa ni tuan-tuan boleh ambil makna dia, terjemahan dia dan juga takhrij dia. Maknanya riwayat siapa, dari sudut kelebihan dia. Dalam satu buku yang saya tulis, nama dia zikir selepas salat dan zikir pagi petang. Zikir pagi petang dan zikir lepas salat. Jadi tuan-tuan boleh ambil dia punya terjemahan di situ. Dan satu lagi buku nama dia Perisai Muslim. Perisai Muslim pun menarik juga. Tuan-tuan ambil buku ni, kemudian cari dalam YouTube. Abu Anas Madani, tajuk dia syarah kepada kitab Perisai Muslim. Ada 41 siri kuliah. Boleh dengar tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala cerahkan dada kita, gilatkan hati kita,